Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kupang 1 ingin membentangkan sistem projek kami iaitu sistem pengurusan luka tetangga atau lebih dikenali sebagai IRO. Saya Nasya Syakrina binti Muhammad Syafi'i, nombor matrik 1006. Saya Nur Hazira Adibah binti Baharudin 1018. Saya Fadada binti Rahim 1021. Saya Nur Amira Syahidah binti Nuzalain 1010. Pelaksanaan sistem luka tetangga ini untuk meningkatkan kualiti sistem pengurusan luka tetangga dan menaik taraf sistem luka tetangga supaya lebih sistematik dengan efisien. 3 penyerta masalah bagi IRO. 1. Sukar mendapat maklumat tetangga yang kurang berkemampuan bagi menyalurkan bantuan yang diterima daripada JKM dan agensi bukan kerajaan. 2. Sukar membuat jadual rondaan yang jelas dan adil yang tiada maklumat tepat mengenai giliran tugas rondaan. Nombor 3. Sukar untuk mendapat maklumat atau aktiviti yang bakal berlangsung dan telah dijalankan oleh ruku tetangga. Seterusnya, objektif projek ataupun penyelesaian masalah ialah dapat menghasilkan senarai laporan tetangga yang memulakan bantuan berdasarkan pendapatan kewangan. Yang kedua, dapat menghasilkan laporan maklumat kewangan sebagai rujukan jadual rondaan. Yang ketiga, dapat menghebatkan maklumat dan aktiviti yang bakal dan telah dilaksanakan kepada tetangga dengan lebih efektif. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian pentadbir. Ini adalah login bahagian pentadbir. Saya akan masukkan nama dan kata laluan. Masuk, diterus akan ke halaman utama bahagian pentadbir, sistem luka tetangga, dan terdapat 3 pengurusan di sini iaitu e-jalinan, e-rondaan dan e-ukhuwah. Saya akan terus pergi e-jalinan iaitu di maklumat tetangga. Di maklumat tetangga ini ada bahagian pencarian. Saya akan masukkan nombor IC dan cari. Dia akan mengeluarkan paparan maklumat tetangga nama Bakri bin Bahanum. Contoh lain iaitu Faizal bin Hanif. Seterusnya saya akan pergi ke maklumat tanggungan. Maklumat ini seperti tadi. Masukkan nombor IC di sini. Carian, dia akan mengeluarkan maklumat wakil tetangga iaitu bapa dan di bawahnya adalah senarai tanggungan wakil tetangga tersebut. Seterusnya saya akan berikan kepada Hazirah. Okey, daripada paparan e-jalinan juga akan memaparkan maklumat bantuan. Okey, maklumat bantuan. Okey, terdapat maklumat bantuan juga, terdapat 2 jabatan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Zakat. Okey, saya akan buat pencarian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, daripada paparan ini akan terbitlah senarai bantuan. Senarai bantuan ini juga diterima oleh tetangga yang mempunyai pendapatan atau gaji yang kurang daripada RM3,000. Okey, kita seterusnya pergi ke e-rondaan. Okey, daripada e-rondaan kita boleh memilih tahun daripada tahun 2020, 2021 dan 2022. Okey, kita buat pencarian melalui 2020. Okey, terdapat paparan daripada 2020 iaitu nama petugas, tarikh petugas, masa dan bilangan jam. Okey. 2021 sama juga senarai paparan rondaan. Okey, daripada paparan ni, daripada paparan senarai juga kita boleh delete melalui ID jika bilangan jamnya banyak. Okey, sebagai contoh kita ambil 5, ID 5. Okey, ni ada paparan untuk delete. Okey, boleh dilihat maklumat petugas rondaan yang terkini. ID 5 sudah terpadam. Marker adalah 4. Daripada sini kita boleh tambah marker untuk buat rondaan. Okey, kita masukkan nama, nombor IC, tarikh bertugas, tahun bertugas, masa mula dan masa akhir serta jumlah masa. Okey, daripada paparan tersebut kita dapat rekod yang baru. Boleh dilihat pada ID 20. Rekod marker berjaya direkodkan. Pergi ke e-ukhuwah di mana untuk paparan aktiviti akan berlangsung. Saya akan upload gambar untuk ke file upload supaya user boleh memaparkan di bahagian
pengguna. Pengguna dapat melihat gambar tersebut. Saya akan pilih file. Image, dan saya akan upload image. Image berjaya di-uploadkan. Seterusnya, saya akan pergi ke galeri. Aktiviti ini juga saya akan menyediakan gambar. Saya akan ambil gambar di sini. Saya akan upload balik gambar ni. Dan file image berjaya di-upload. Itu sahaja daripada kami bahagian bertakbir. Assalamualaikum, saya Amirah dan rakan saya iaitu Fahda. Kami akan membentangkan antara muka bahagian pengguna atau boleh dipanggil sebagai tetangga. Yang pertama, bahagian log masuk pengguna. Bagi pengguna yang tidak daftar untuk masuk ke dalam sistem ini, mereka haruslah daftar dahulu, iaitu mereka perlu masuk ke daftar masuk pengguna. Pertama, mereka perlu masukkan nama mereka, nama pengguna, nombor kad pengenalan dan juga kartu laluan mereka. Seterusnya, apabila mereka sudah mendaftar, mereka boleh log masuk ke dalam sistem ini. Setelah pengguna log masuk ke dalam sistem ini, pengguna dapat melihat halaman utama. Di bahagian halaman utama ini, pengguna dapat melihat info jaringan, e-wandaan dan e-kuah. Pengguna juga dapat melihat bahagian hubungi rukun tetangga. Di bahagian rajah e-jalinan, e-wandaan dan e-kuah, ia dapat menghubung pergi kepada maklumat tetangga. Di bahagian e-wandaan, dia akan berhubung terus ke kehadiran petugas wandaan. Di bahagian e-kuah, dia akan terus pergi ke maklumat aktiviti. Pengguna juga dapat mengetahui tentang rukun tetangga. Di bahagian e-jalinan, pengguna dapat pergi ke maklumat tetangga, maklumat tanggungan dan maklumat bantuan. Apabila pengguna masuk ke bahagian maklumat tetangga, pengguna harus memasukkan data mereka ke dalam bahagian maklumat tetangga ini. Apabila pengguna menekan button simpan, rekod data mereka akan dapat berjaya dimasukkan. Jika pengguna ingin mengemas bunyi data mereka, pengguna perlu menekan button kemas bunyi. Pengguna perlu memasukkan IP mereka untuk mengemas bunyi data. Di bahagian e-jalinan, terdapat juga bahagian maklumat tanggungan, di mana bagi pengguna yang punya tanggungan keluarga, mereka perlu memasukkan data tanggungan tersebut di dalam bahagian ini. Di bahagian e-jalinan juga, terdapat bahagian maklumat bantuan, di mana bagi pengguna yang ingin mendapatkan bantuan, pengguna perlu memasukkan IP untuk melihat sejarah bantuan mereka. Di bahagian e-wandaan, sistem ini mempunyai kehadiran petugas wandaan, di mana rukun tetangga yang ingin menjadi petugas wandaan, mereka perlu mengisi data di bahagian ini, iaitu mereka perlu meletakkan nama, nombor kad pengenalan, tarikh, tahun wandaan, masa mula, masa akhir, jumlah jam yang mereka perlu hadir. Baiklah, kini giliran saya Fahda. Saya akan menerangkan mengenai e-UQuah. Di dalam e-UQuah terdapat maklumat mengenai aktiviti yang akan dilaksanakan. Ini antara aktiviti yang akan dilaksanakan oleh rukun tetangga Kampung Bandar Dalam. Dan ini adalah aktiviti di sekolah seperti mewarna. Seterusnya ialah aktiviti mengenai jom makan buah, iaitu penjualan hasil buah-buah tempatan dan sayuran sekar. Baiklah, itu untuk e-UQuah. Mari kita tengok apa yang terdapat di galeri. Di galeri terdapat gambar mengenai aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh rukun tetangga Kampung Bandar Dalam seperti rundaan, jemaah hari raya dan jawapan makan. Selain itu, terdapat juga hubungi rukun tetangga. Di sini terdapat lokasi keberadaan Kampung Bandar Dalam itu sendiri. Ini di sekitar Kampung Padang Balang. Di sini terdapat hubungi talian. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan, tetangga boleh menghubungi talian yang tertera, ataupun tetangga juga boleh menghantarkan email. Selain itu, tetangga juga jika ingin mengetahui lebih lanjut, boleh mengesan lokasi. Apabila menekan link ini, akan ke lokasi Kampung Bandar Dalam, iaitu terletak di Kampung Padang Balang. Belah yang terakhir ialah mak jom balas. Tetangga boleh mengisi permasalahan. Kiranya terdapat masalah, tetangga boleh mengisi di form yang disediakan. Pertama, tetangga perlu mengisi nama, contohnya. Apabila menekan hantar, mesej telah berjaya dimasukkan ke dalam pekalan sistem rukun tetangga Kampung Bandar Dalam. Seterusnya, apabila telah selesai segalanya di dalam sistem ini, tetangga boleh log keluar. Apabila menekan log keluar, tetangga akan terus keluar dari sistem pengurusan rukun tetangga Kampung Bandar Dalam mangsa maju. Baiklah, itu sahaja mengenai prototipe kami.
Oleh itu, sistem pengurusan rukun tetangga secara atas talian atau dikenali sebagai e-RUT merupakan satu jalan penyelesaian terbaik kerana dapat menyediakan platform kepada individu atau sesebuah keluarga yang menetap di kawasan kejiranan untuk mengetahui keadaan berita semasa mengenai seluruh penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Selain itu, dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengakses sistem di mana-mana dan bila-bila masa sahaja, sesuai dengan era globalisasi yang rancak membangun dengan kecanggihan teknologi yang selaras dengan revolusi industri 4.0. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.